Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat imarahkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, iaitu umur, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam bulan Rabi'il Awal, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala zahirkan makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pembukaan dan pemberian yang besar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan masuk ke dalam kitab yang baru insya-Allah, iaitu Ar-Risalah Al-Jami'ah, yang mana pengarang ini merupakan anak murid kepada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kita baru saja lepas baca ratibnya. Nah, sebelum kita mulakan dengan kitab ini, insya-Allah kita baca sedikit sebanyak tentang biografi pengarang ini. Di muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ialah Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abu Bakar Al-Habshi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Hasan At-Turabi bin Hasan bin Ali Hasan At-Turabi bin Ali bin Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbad bin Ali Khalaq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan anaknya kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Syarifah Fatimah binti Ali bin Aqil Baharun Jamalul Lail Al-Alawi Al-Husaini Al-Makki. Nah, ibu dan ayah beliau, ibu dan ayah Al-Habib Ahmad bin Zain ini merupakan daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di sebuah kampung di Hadramaut, Yaman, bernama Ghurfah, pada permulaan tahun 1069 Hijri, kurang lebih 380 tahun macam tu, 370 tahun yang lalu, dan membesar di bawah didikan ayahanda beliau di sana. Nah, kebanyakan orang-orang alim yang lahir di dalam rumah yang berilmu, yakni mereka ni pada permulaan kehidupan mereka akan mengambil ilmu itu daripada ibu dan ayah mereka. Mereka akan ambil ilmu itu daripada ibu dan ayah mereka. Sejak dari kecil lagi beliau telah menunjukkan kesungguhan yang amat luar biasa di dalam usaha menuntut ilmu dari ramai para ulama sezamannya di dalam pelbagai bidang ilmu agama, di mana beliau sanggup menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menuntut ilmu pada setiap hari hanya dengan berjalan kaki. Nah, kita tahu Hadramaut Yaman ni lebih kurang macam kota Makkah dan kota Madinah, yakni cuaca dia sangat panas. Jadi untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita dekat Malaysia ni mungkin kalau kita jalan dekat pun dah Masya Allah panas. Dekat Hadramaut ni kadang-kadang sekat 40, 45 macam tu. Berjalan kaki
Dan ianya bukan satu tempat yang dekat. Al-Ghurfah ni, alhamdulillah saya tempat ziarah ke tempat magamnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Daripada Tarim kurang lebih setengah jam naik kereta. Jadi Habib Ahmad bin Zain kadang-kadang di jalan daripada Hautah, dia akan pergi ke Siun, lebih kurang 20 minit naik kereta. Jadi tak tahulah berapa lama kalau berjalan. Kadang sampai ke Tarim, kadang sampai ke Shibam. Shibam lagi jauh perjalanannya, kurang lebih 45 minit, 1 jam naik kereta. Ala kulli hal, nak menunjukkan semangat orang-orang dahulu dalam menuntut ilmu. Ya, ini tidak mempunyai kenderaan atau tidak mempunyai duit untuk nak menaiki kenderaan untuk nak sampai ke ilmu, itu tidak menjadi halang bagi mereka untuk menuntut ilmu daripada guru-guru yang muktabar. La ilaha illallah. Beliau telah berguru dengan para ulama yang hebat di zamannya, di antaranya Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini yang kita sebutkan tadi, ini merupakan guru Habib Ahmad bin Zain yang paling lama dia belajar. Kurang lebih dikatakan bahawa Habib Ahmad bin Zain duduk bersama Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni selama 40 tahun. 40 tahun, dan dalam waktu yang lama itu dia telah menghabiskan 70 kitab daripada kulit ke kulit. La ilaha illallah. Dan kitab yang terakhir yang dibaca bersama Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad merupakan kitab Al-Muwatta karangan Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Di sini menunjukkan betapa pentingnya as-suhbah, yakni kita berdamping dengan orang alim. Kerana ilmu itu boleh dapat di mana-mana, akan tetapi keberkatan dan adab ilmu itu hanya didapati dengan kita berdamping dengan seorang guru. Berkata salah seorang daripada anak murid Imam Malik bin Anas, dia mengatakan bahawa aku bersama dengan Imam Malik selama 20 tahun, 18 tahun aku pelajari adab, 2 tahun aku mempelajari ilmu. Akan tetapi selepas pemergian Imam Malik, aku menyesal tidak menggunakan 20 tahun itu untuk mempelajari adab, kerana adab ini tidak boleh dapat di mana-mana, akan tetapi ilmu tu boleh dapat di mana-mana. Nah, dan kalau nak bahaskan tentang adabnya Imam Malik bin Anas ni, terutamanya apabila meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, luar biasa. Nah, dan disebutkan bahawa adab Habib Ahmad bin Zain apabila duduk bersama gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni, seakan-akan ulama menceritakan keadaan dia bersama gurunya seperti mayat yang sedang dimandikan oleh al-ghasil, yang tukang pembasuh mayat. Yang ini khalas, apa-apa yang tukang basuh tu, yang ini mayat tak bergerak lah. Apa-apa yang dilakukan oleh tukang basuh jenazah tu, diketepikan, dibalikkan. Begitu adabnya, sungguh tinggi bersama gurunya, seakan-akan sampai begitu sekali. La ilaha illallah. Dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni merupakan maternal uncle, pakcik dari sebelah ibu kepada Habib Ahmad bin Zain. Ini dia basically dia belajar daripada pakcik dia sendiri. Habib Ahmad bin Zain belajar daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang merupakan pakcik daripada sebelah ibu dia. Maka tak pelik, yang ini dia duduk selama 40 tahun sama guru dia dan merupakan pakcik dia sendiri. Dan kemudian yang kedua, Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih. Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih ni merupakan antara guru yang Habib Ahmad bin Zain juga banyak ambil istifadah. Ini ilmu-ilmu yang banyak dia dapat sebelum duduk bersama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia dapat daripada Habib Abdullah bin Ahmad bil Faqih. Dan kemudian Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Idrus, Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Umar Al-Attas, Al-Allamah Al-Habib Idrus bin Alawi bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau juga amat giat berdakwah di dalam konteks menyebarkan ilmu dan akhlak kepada segenap lapisan masyarakat dengan penyampaian ilmu secara lisan dan praktikal. Dan praktikal akhlak beliau menyebabkan beliau amat disenangi dan disayangi oleh masyarakat. Nah, merupakan salah satu sifat yang penting bagi seorang da'i ataupun orang
yang merupakan pewarisnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk cuba sedaya upaya untuk mewarisi daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhlak itu yang lebih mudah untuk dilihat di mata awam. Ini terkadang orang tak dapat melihat ilmu, tapi orang dapat melihat adab dan akhlak. Apabila adab dan akhlak itu ditonjolkan, maka itu yang akan menyebabkan orang mudah untuk menerima ataupun mendekati syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawapannya sangat mudah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran yamshi, ini Rasulullah itu merupakan Al-Quran yang berjalan. Terkadang sekarang ni kita mempelajari Al-Quran tapi akhlaknya Al-Quran itu tidak dipelajari. Dipelajari Al-Quran akan tetapi akhlaknya tidak dipelajari. Dan ini merupakan perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengingatkan kita bahawa ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa yang mana manusia ni akan mempelajari Al-Quran dan akan yutqin, akan mahir dalam membaca Al-Quran, akan tetapi hakikat Al-Quran itu tidak melepasi yakni tekaknya, anak tekaknya. Nak mengatakan bahawa Al-Quran itu dibaca dengan keadaan penyampaian yang bagus, akan tetapi hakikat Al-Quran, akhlak Al-Quran, cahaya Al-Quran itu tak sampai ke dalam hati. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang membaca Al-Quran yang sempurna dalam bacaan Al-Quran, dan daripada orang-orang yang beramal dengan Al-Quran dan berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Beliau terkenal dengan sifat pemurah, menjadikannya tumpuan para fakir miskin dan mereka yang berhajat mendapat bantuan nasihat dan bantuan keuangan. Disebutkan bahawa Al-Habib Ahmad bin Zain sangat suka membina masjid. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sangat suka membina masjid. Dikatakan bahawa beliau membina dalam hayat beliau lebih kurang 17 masjid. 17 masjid yang dibina dengan duitnya sendiri. Dan bukan hanya membina, bahkan hatta maintenance, yakni untuk nak perbaiki, baik pulih semua pun daripada duit beliau juga. Itu satu. Tapi yang lebih menakjubkannya lagi merupakan sifat waraknya Habib Ahmad bin Zain. Sifat waraknya bagaimana? Disebutkan bahawa sewaktu dia nak bina masjid, hatta makanan orang yang membina masjid tu dia akan bagi. Hatta makanan orang yang membina masjid tu pun dijaga, agar supaya apa? Tenaga yang digunakan untuk membina masjid itu diketahui 100% halal. Itu betapa jauhnya pandangan orang-orang salih ni dalam melakukan sesuatu amalan. Kerana apa? Aklul halal ini asas dalam ketaatan. Makanan yang halal ini merupakan asas dalam ketaatan. Solatlah banyak mana, puasalah banyak mana, beribadahlah banyak mana, akan tetapi kalau kita tidak menjaga daripada mana harta kita datang, maka ma yanfa' syai'. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada seorang Ash'ath aghbar, yakni seorang yang keadaan dia yakni kusut masai, rambut berhabuk dan sebagainya. Ini nak menunjukkan keadaan orang macam ni kebiasaannya akan diterima doa mereka. Kebiasaannya orang begini akan diterima doa mereka. Akan tetapi Nabi mengatakan bahawa wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa aina yustajabu lah. Yakni dia punya makanan dia haram, dia punya minuman dia haram, pakaian dia haram dan sebagainya. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aklul halal, makan daripada yang halal ni merupakan asas ibadah. Jadi Habib Ahmad bin Zain, hatta makanan orang yang membina masjid dia dijaga. Jadi satu hari dia terlambat untuk nak bawa futur, nak bawa breakfast, sarapan pagi kepada orang yang nak bina masjid. Jadi diorang pun, yalah Habib lambat, khalas kita orang beli sarapan, makan. Jadi bila Habib sampai tengok diorang dah makan,
Habib Ahmad bin Zain kata, khalas, selama 40 hari kamu jangan la yashtagil, ni tak payah kerja, PKP, duduk rumah je. Lepas 40 hari baru kamu datang balik kerja. Punya mereka berjaga-jaga. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perluaskan rezeki kita yang halal dan jauhkan kita daripada syubhat apatah lagi yang haram. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau terkenal dengan sifat pemurahnya, menjadikannya tumpuan para fakir miskin dan mereka yang berhajat mendapatkan bantuan nasihat dan bantuan keuangan. Al-Habib Ahmad bin Zain telah pulang menemui penciptanya pada petang Jumaat 19 Syaban 1444. Lebih kurang 302 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. 302 tahun kurang lebih. Semoga roh beliau dicucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan bersama para salihin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, dalam kitab ini akan dibahaskan tentang 3 rukun agama. Akan dibahaskan di dalamnya 3 rukun agama secara ringkas. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah fiqh, dan yang ketiga adalah tasawuf. Ya, ini dalam akidah, bagaimana seseorang itu boleh memperbaiki daripada i'tiqadnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui apa-apa yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengetahui apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus bagi pihak nabi, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga akan dibahaskan ataupun disebutkan tentang ghaibiyat ataupun sam'iyat, perkara-perkara yang berlaku daripada masuknya kita ke dalam kubur sehinggalah masuknya kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Naam. Yang kedua tentang fiqh. Wal aslu tsani huwa al fiqh asy-syari'ah al-mutahharah. Fa hadha al-kitab tadma ahkaman syari'ah al-mutahharah. Dan bahagian yang kedua ini terkait dengan perkara-perkara yang wajib, fardu ain yang kita perlu tahu tentang fiqh al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan yang ketiga merupakan perbahasan tentang ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersihan hati. Bagaimana nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela dan bagaimana nak menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Membersihkan hati daripada sifat-sifat yang menghancurkan, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali rahimahullah. Bahagian yang ketiga kitab beliau itu membahaskan tentang muhlikat, dan bahagian yang keempat daripada kitab Ihya Ulumuddin membahaskan tentang munjiat, sifat-sifat yang menghancurkan manusia dan sifat-sifat yang menyelamatkan manusia. Jadi tasawuf itu kurang lebih dia punya intipatinya bahaskan tentang bagaimana nak membersihkan hati daripada sifat-sifat yang menghancurkan manusia dan bagaimana nak menghiasi hati manusia itu dengan sifat-sifat yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ini merupakan kitab yang pertama yang akan dibahaskan ataupun yang akan dipelajari oleh kanak-kanak di Hadramaut, ataupun bukan kanak-kanak lah, maksudnya bila masuk madrasah di Hadramaut, kebiasaannya ini merupakan kitab yang pertama akan dipelajari oleh setiap pelajar. La ilaha illallah. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Zain mulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim ada banyak, yang mana kebiasaannya para ulama akan mulakan Bismillahirrahmanirrahim ini. Yang pertama, sebab mereka mulakan dengan Bismillah adalah mengikuti kitab Allah. Yani Al-Quran ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan mengikut tertib turunnya Al-Quran, akan tetapi mengikut susunan di dalam Al-Quran. Kadang kita tahu ayat yang pertama turun daripada Al-Quran adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi daripada segi turutan, yakni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan surah Fatihah. Dan juga mengambil keberkatan daripada nama Allah Subhanahu wa taala.
dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim untuk mengambil keberkatan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang diambil berat oleh syariah tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka ianya akan terputus daripada keberkatan ataupun kebaikan. Nah, apa perkara-perkara yang penting yang diambil berat dalam syariah? Antaranya seperti menulis kitab, antaranya seperti makan, minum, pakai pakaian dan sebagainya, ataupun masuk rumah, wahakadha. Dan disebutkan bahawa kebanyakan para ulama sebelum menulis kitab mereka, apa-apa fun, apa-apa topik ataupun apa-apa ilmu yang mereka tuliskan itu, mereka akan cuba kaitkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh, kitab ni dimulakan dengan kitab fiqah, jadi mereka akan bahaskan bismillahirrahmanirrahim ni mengikut hukum hakam yang terkait fiqah, dalam fiqah. Nanti kita akan sebutkan apa hukum, 5 hukum yang terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Naam. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini terkait dengan 5 hukum. Ada waktu yang bismillah ini adalah wajib, ada waktu ianya sunnah, ada waktu ianya mubah, ada waktu ianya makruh, ada waktu ianya haram. Jadi bila bismillahirrahmanirrahim ini wajib baca bismillahirrahmanirrahim untuk kita yang bermazhabkan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah dalam salat. Wajib untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Adapun mazhab lain tak wajib bagi mereka untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, perkara-perkara yang mandub, yang dianjurkan oleh syariah, seperti yang kita sebutkan tadi, seperti menulis kitab-kitab yang bermanfaat. Akan tetapi ianya menjadi sunnah untuk dibacakan bismillahirrahmanirrahim apabila ada 3 syarat. Dalam kitab ni ada tulis rasanya. Okey, tak ada. Nah, ada 3 syarat yang menjadikan bismillahirrahmanirrahim itu sunnah dalam melakukan sesuatu perkara. Yang pertama, syarat yang pertama adalah amrun dzibal, yakni perkara itu diambil berat oleh syariah. Apa perkara yang tidak diambil berat oleh syariah? Seperti kita nak pakai selipar, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan nak pakai baju, itu satu perkara yang diperintahkan oleh syariah. Yakni diperintahkan kita untuk menutup aurat dan sebagainya. Akan tetapi untuk pakai selipar ni perkara yang remeh, jadi perkara-perkara yang remeh ini tidak perlu untuk kita baca bismillahirrahmanirrahim, ataupun kita tidak disunatkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang kedua adalah syariah sudah menganjurkan untuk memulakan sesuatu perkara itu dengan perkara yang lain. Yakni syariah Allah Subhanahu wa taala tak perintahkan kita untuk melakukan perkara itu dengan dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh dia? Contoh dia, kita baca khutbah Jumaat, satu perkara yang diberatkan oleh syariah, tapi kita tak ada dengar khatib baca bismillahirrahmanirrahim, dia naik mimbar baca bismillah dulu baru alhamdulillahirabbil alamin. Terus dimulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kerana apa? Kerana itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau syariah dah kata mulakan amalan tersebut dengan bacaan yang sebegini, maka kita tak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Syarat yang ketiga, ianya bukan satu zikir yang mana mempunyai bilangan yang tertentu. Sebagai contoh, kita ada amalan harian. Katalah kita nak selawat 100 kali, ataupun kita baca baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Jadi ini satu perkara yang dianjurkan oleh syariah, satu perkara yang bagus dalam syariah. Tapi disebabkan ianya merupakan zikir, jadi kita tak ada nak baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ataupun kita baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab apa? Sebab itu merupakan zikir. Jadi zikir tu
kita tak akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 syarat. Yang pertama, untuk sesuatu perkara itu menjadi sunnah untuk kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama syarat dia adalah ianya diambil berat oleh syariah, seperti menulis kitab, pakai baju dan sebagainya. Bukan seperti perkara-perkara yang remeh. Nak angkat barang kita baca bismillah, tak dapat pahala. Kita nak pakai slipper, baca bismillah, tak dapat pahala. Sebab tu benda yang bukan bukan satu perkara yang dianjurkan dalam syariah. Ataupun syarat yang kedua, bukan syariah dah perintahkan kita untuk mulakan dengan sesuatu zikir yang lain, seperti khutbah tadi yang kita sebutkan. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, ianya bukanlah satu zikir yang khalis, yakni al-mahd. Yakni kita bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, tak perlu. Jadi kita terus baca subhanallah sama ada 100 kali ataupun berapa banyak kali yang kita ingin lakukan. Naam, pertama tadi wajib apabila dalam salat dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua sunnah atas perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariah. Yang ketiga mubah. Ya, ini syariah tak kata apa-apa. Ya, ini kalau kita nak baca bismillahirrahmanirrahim sewaktu buat apa-apa pun, syariah tak bagi pahala. Lebih kurangnya macam tu. Seperti apa? Seperti angkat barang dan sebagainya. Seperti angkat barang. Jadi kalau kita angkat barang, kita baca bismillah. Kita masuk kereta, kita sebelum nak start engine, kita baca bismillah. Tak ada masalah. Tapi kita tak akan dapat pahala dengan niat kita baca bismillah tu sebelum nak start engine. Kita hanya dapat pahala untuk baca bismillah tu. Bismillah itu kalau kita niatkan untuk baca sebagai Al-Quran ataupun sebagai zikir, maka dapatlah pahala. Tapi contohnya kita nak angkat gelas kan, kita baca bismillah. Kita niat nak baca bismillah tu sebab nak angkat gelas. Jadi kita tak akan dapat pahala lah. Kita tak akan dapat pahala. Sebab apa? Kita nak angkat gelas, kita baca bismillah, lepas tu kita angkat. Kita nak start kereta, kita baca bismillah. Jadi untuk perkara-perkara macam tu kita tak akan dapat pahala. Sebab tu hanya perkara mubah. Boleh nak baca, tak ada masalah. Tapi pahala tu diberikan bukan kerana perbuatan, tapi atas sebab bismillah itu sebagai satu ayat Al-Quran atau sebagai satu tabarruk. Yang keempat, bismillahirrahmanirrahim ini terkadang menjadi makruh. Bila akan jadi makruh bismillahirrahmanirrahim? Bila kita nak buat perkara yang makruh, kita baca bismillah. Sebagai contoh, apa perkara makruh? Antara perkara makruh adalah cabut uban. Jadi bila kita nak cabut uban, kita bismillahirrahmanirrahim, kita cabut satu. Bismillahirrahmanirrahim, kita cabut lagi satu. Maka di sini baca bismillah itu makruh. Dan di sini kita telah melakukan 2 perkara makruh. Yang pertama, cabut uban tu makruh. Yang kedua, kita baca bismillah sewaktu nak cabut uban. Jadi ada 2 makruh yang kita lakukan di sini. Dan yang terakhir, bila bismillahirrahmanirrahim ini menjadi haram, ia menjadi haram apabila kita baca bismillahirrahmanirrahim sewaktu nak melakukan perkara yang haram. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Waliyadzubillah, orang nak minum arak, dibaca bismillah. Ataupun dia nak melakukan, nak curi ataupun nak berzina dan sebagainya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Di situ bismillahirrahmanirrahim, bila dia baca, mendapat dosa kerana apa? Kerana dia meremehkan perbuatan tersebut. Yakni dia ingin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia permainkan bismillahirrahmanirrahim ataupun nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu 5 hukum yang terkait dengan bismillahirrahmanirrahim. Terkadang ini wajib seperti dalam salat dalam mazhab Syafi'i. Kedua sunnah, perkara-perkara yang dianjurkan dalam syariah. Mubah, yakni apa-apa perkara yang tidak penting tapi dia nak baca bismillah, tidak menjadi masalah. Yang keempat, makruh, yakni sewaktu ingin melakukan perkara yang makruh. Dan haram, sewaktu ingin melakukan perkara yang haram. Itu bismillahirrahmanirrahim. Dan Ar-Rahman, Ar-Rahman ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua-duanya diambil daripada perkataan Ar-Rahmah. Dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan Ar-Rahmah. Tapi kenapa dibawa 2 perkataan yang berbeza? Kalau maknanya sama, kenapa digunakan 2 perkataan ataupun 2 lafaz yang berbeza? Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara penjelasannya, ulama bagi tahu bahawa Ar-Rahman ini adalah yang terkait dengan rahmat Allah ataupun nikmat-nikmat Allah yang besar ataupun yang asas. Apa nikmat Allah ataupun rahmat Allah yang besar, yang asas adalah seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran dan sebagainya.
Itu daripada namanya Allah Ar-Rahman. Kemudian nama Ar-Rahim ini nikmat ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ziyadatul iman, ditambah keimanan kita. Maka itu merupakan nikmat yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mata yang tajam. Yakni orang semua ada penglihatan normal, tapi satu orang ni diberikan kelebihan, yakni mata yang jelas dan sebagainya, ataupun pendengaran yang tajam dan sebagainya. Maka itu daripada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Setengah ulama pula mengatakan bahawa Ar-Rahman ini nikmat atau rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang Islam ataupun yang bukan Islam di atas muka bumi ini. Akan tetapi Ar-Rahim ini diberikan hanya kepada orang Islam secara khusus di dunia dan juga secara khusus di akhirat nanti. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pemilik sekalian alam. Daripada segi bahasa, alham, yakni pujian ini merupakan pujian dengan lidah. Alham daripada segi bahasa ini pujian dengan lidah, ma'at ta'zim, yang disertakan dengan pengagungan. Sawa'un kana muqabilun ni'mah am la, sama ada kita memuji seseorang itu kerana nikmat yang diberikan kepada kita ataupun tidak. Yakni kita terkadang kita puji orang sebab, ataupun kita bersyukur kepada seseorang disebabkan nikmat, disebabkan orang tu bagi kita sesuatu. Jadi kita pun puji dia, kita berterima kasih kepada dia. Terkadang kita puji seseorang bukan sebab perkara yang orang tu bagi, tapi disebabkan sifat yang terdapat dalam diri seseorang. Sebagai contoh, kalau orang bagi kita duit ataupun kita bagi kita barang dan sebagainya, kita cakap alhamdulillah, kita bersyukur kepada dia, kita berterima kasih kepada dia. Terkadang kita tengok orang tu saleh, orang tu ada sifat yang menyejukkan hati apabila kita lihat kepada dia, maka kita puji orang tu. Masya-Allah, orang tu baik sifat dia. Jadi di sini pujian ni sama ada kita dapat daripada orang ataupun kita tak dapat apa-apa daripada orang, tapi kita lihat ada sifat yang baik di dalam diri seseorang. Jadi pujian ni boleh sama ada disebabkan satu nikmat ataupun yang diberikan kepada kita ataupun tidak. Nah, kita habiskan sikit lagi. Nah, daripada segi syariah pula, pujian ini sama ada daripada lidah, iaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun memuji, berterima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini sama ada dengan lidah, sama ada dengan perbuatan. Iaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan, dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hati, iaitu kita tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah ini sama ada dengan lidah, memuji kepada Allah sama ada dengan lidah, dengan anggota tubuh badan kita, ataupun dengan hati, iaitu dengan tubuh badan, iaitu mentaati perintah Allah, meninggalkan segala larangan, dengan hati, dengan tidak berharap kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, pemilik al-alamin. Apa itu al-alamin? Ulama mengatakan bahawa kullu ma siwallah, setiap apa yang diciptakan oleh Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada manusia, daripada jin, para malaikah dan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikira sebagai al-alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, pujian yang menyamai segala nikmat dan lebih lagi. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahawa ini satu pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih kepada segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu, dan juga kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas apa-apa nikmat yang akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita dapat lagi. Ini maksudnya kita nak berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan dan juga atas segala nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu pujian yang paling sempurna. Dikatakan bahawa ini merupakan satu pujian yang paling sempurna kerana ianya merupakan pujian yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam sewaktu dia
turun ke bumi, maka dia bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, ajarkan aku satu pujian yang mana aku dapat memuji Allah Subhanahu wa taala. Aku terlampau sibuk di atas muka bumi ini untuk mencari keperluan hidup dan sebagainya, sehingga aku tak banyak masa untuk beribadah. Jadi ajarkan aku satu pujian kepada Allah agar supaya aku dapat memuji Allah dengannya. Maka diajarkan oleh Jibril alaihissalam akan pujian ini. Naam. Dan yang terakhir dikatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya ini setiap kali aku puji engkau, setiap kali aku diberikan taufik untuk bersyukur kepada engkau, ianya merupakan satu nikmat yang baru daripada engkau. Jadi bagaimana aku dapat mensyukuri nikmat engkau? Ya Allah, ini setiap kali aku dapat berterima kasih, memuji Allah Subhanahu wa taala, ianya merupakan satu nikmat yang baru. Dapat terima kasih lagi satu nikmat. Jadi sampai bila pun tak dapat nak bayar daripada akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, ya ini cukup bagi aku sebagai satu terima kasih daripada makhluk aku apabila mereka mengetahui bahawa mereka ini tidak dapat membayar ataupun tidak dapat berterima kasih kepada aku. Yang ini diorang iktiraf, diorang mengaku bahawa diorang tak dapat nak bayar balik segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu sudah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai terima kasih daripada hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hamba yang sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit daripada hamba-hamba aku yang bersyukur, yang mana la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti kami akan tambah. Yang mana ulama bagi tahu penambahan itu paling kurang daripada apa yang Allah akan berikan adalah dengan tidak mengurangkan daripada nikmatnya. Ini apabila hamba tu bersyukur, apa yang dah ada takkan dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling kurang yang Allah akan bagi, tapi Allah janji la azidannakum, pasti kami akan tambah. Tapi jangan pula kita fikir penambahan itu daripada segi wang ringgit. Terkadang rezeki itu Allah tambah daripada kesihatan, kadang daripada ilmu yang bermanfaat, kadang daripada sifat-sifat yang mulia. Kita dapat menangis kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan rezeki daripada Allah. Kita dapat beriktikaf dalam masjid Allah merupakan rezeki. Kita dapat anak yang saleh merupakan rezeki daripada Allah. Maka rezeki yang Allah tambah itu terkadang kita tak nampak di mana tempatnya, akan tetapi yakin bahawa setiap kali kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan yang paling penting sekali untuk kita bersyukur adalah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita ini Nabi Muhammad itu kekasih kita. Yakni kita dapat mencintai Rasulullah, itu merupakan nikmat yang besar. Kita dapat mengikuti daripada sunnah Rasulullah, merupakan nikmat yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada umat yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Wal afu minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر، ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغراب. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.